Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana wahdina wa la tu'akhidna bima fa'ala sufaha'u minna. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Dzal Jalali wal Ikram. Summa amma ba'du. Alhamdulillah. Jadi sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini dapat sekali lagi kita dipertemukan di auditorium library UM ini. Terima kasih kepada pengacara majlis kita, Yim, saudara Yim kita. Macam DJ dia jadi apa? Dia jadi pengacara majlis macam DJ no. Jadi tajuk kita tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, iaitu Lailatul Qadar ataupun Lailatul Qamdar. Macam mana tu? No? Nak cerita Qamdar dulu ke nak cerita Al-Qadar dulu ni? Cerita dulu kali tu. Mudah-mudahan. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Seperti mana pada minggu lepas saya telah berada di sini dengan satu tajuk, saya pun tak ingatlah tajuk tu. Dan pada hari ini tajuk yang lain pula. Jadi Alhamdulillah, kita akan sama-sama melihat sejauh mana kepentingan Lailatul Qadar kepada diri kita semua, insyaAllah. Okey, baik. Jadi sebelum kita mulakan tajuk kita ini, iaitu Lailatul Qadar, boleh tak sama-sama kita baca surah Al-Qadar? Boleh tak? Boleh tak? Saya baca dulu, tuan-tuan ikut, ataupun kita baca bersama? Macam mana tu? Ha? Oh, kita baca apa? Tapi tuan-tuan kena kuat lah. Boleh? Boleh tak ni? Saya tentu dah confirm kuat sebab ada musyawarah. Jadi kita dengar tuan-tuan lah, perempuan boleh kuat tak? Boleh ikut saya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak dengar? Tak dengar. Lain-lain sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Okay, Alhamdulillah boleh baca belakang. Cuba terai orang lelaki-lelaki tengok saja baca boleh tak? Okey, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Orang lelaki baca, orang perempuan pula baca, tengok boleh ke? Baik, orang perempuan, 1, 2, 3. Ramai tak bunyi. Bolehlah tu suara orang perempuan ni tak sore puasa-puasa. Jaga suara tak keluar. Mari sekali nak terlekat di rumah pula. Kan? Nak buat terlekat. Woi! Mama nak masak ini kacau dah. Dia biasalah tu orang perempuan dia suara dia jadi singa sikit bulan Ramadan ni. Orang lelaki pun sama juga. Okey, baik. Ada orang perempuan kata suara dia aurat. Betul ke suara orang perempuan aurat? Betul? Suara orang perempuan ni aurat lah. Aurat? Aurat bila tak kena tempat dia. Aurat pada tempat yang bukan tempatnya, tak kena tempat. Contoh,
dia melembutkan suaranya untuk menggoda lelaki, aurat. Faham tak? Dalam suasana yang boleh menarik perhatian lelaki itu aurat. Kalau cakap biasa aurat, memang tak cakap lah. Nak baca Quran pun tak boleh kalau aurat, kan? Jadi aurat dia pada tempat yang aurat. Okey, baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, kita nak sembang kali ni pasal tajuk Lailatul Qadar. Siapa faham Lailatul Qadar? Cik tanya pula dah. Tanya ni payah ni. Tuan-tuan nak duduk tepi-tepi, main duduk tengah boleh tak? Kalau tak main duduk tengah, saya tanya semua orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mungkin main duduk depan ni. Kau main duduk depan. Tadi apa tak nampak orang tu. Ni main duduk semua ni. Penuh-penuhkan tengah-tengah ni lagi bagus. Saya ikut suka orang lah. Orang nak duduk taman tu. Saya jemput dah. Saya mempersilakan tuan-tuan dan puan-puan hadirin rahmati Allah sekalian yang sedang berada di sebelah kanan saya jemput main duduk tengah boleh? Dia orang main awal tinggi nak duduk tepi, dia nak suruh duduk tengah juga. Main silakan. Kesian kat saya duduk belah sana tak nampak. Tengok gani saja tak gaduh balik je pun. Bagui kita orang-orang UM staff library ni abang sekali je main. Kalau di masjid abang ni tobat tak lukis berapa kali dah kita ni 6 orang ni nak kena tanya soalan. Main. Silakan. Ni pada lagi. Tak mau depan belakang pun boleh. Main dia orang. Ni depan boleh kan? Silakan. Tak selesa orang duduk sini. Saya kalau duduk situ saya tanya soalan. Bertubi-tubi soalan kami tu. Kena cekap kan. Kita tak apa. Okey, nanti yang soalan tak apa. Boleh. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan Lailatul Qadar? Okey, bangun silakan main depan cepat boleh. Ini 2 orang akan depan sana guna tu. Kita bagi tepukan kepada 4 orang sahabat kita yang akan meninggalkan tempat mereka berada di depan ni, alhamdulillah. Tu ambil gambar nampak elok sikit je noh. Minta maaf puan lah, saya minta duduk depan lah. Puan kecil tahu ni. Ni puan lah orang pula. Puan kecil ni. Saya puan kecil, okey. Ada puan 2 orang, silakan. Okey, baik, alhamdulillah. Bila sebut Lailatul Qadar, orang Melayu dia panggil malam Lailatul Qadar. Orang Melayu dia panggil malam Lailatul Qadar. Bahasa Arab, Lailatul Qadar itu maksud dia malam Al-Qadar. Selesailah. Tapi kalau kita sebut malam Lailatul Qadar pun tak ada masalah sebab kita orang Melayu. Tapi bila kita sebut Lailatul Qadar itu pun telah membawa maksud malam Al-Qadar. Al-Qadar ni apa dia? Al-Qadar ini ialah malam penentuan. Al-Qadar itu maksudnya malam penentuan, yakni malam kemuliaan, yang Allah tentukan kemuliaan bagi orang yang mendapatkan malam tersebut. Boleh faham tak tu? Boleh faham tak ni? Malam Al-Qadar itu ialah malam penentuan, yang mana Allah tentukan kemuliaan bagi orang-orang yang terpilih yang mendapatkan malam tersebut. Malam tu bila tu malam tu? Bila yang kata malam Al-Qadar tu? Bermula pada malam ni lah, malam 20 sampai malam 30. Tapi puasa kali ni dia 29 saja. Puasa kali ni 29, kalau lepas pun 29, maknanya sampai malam 29 saja. Jadi 10 malam yang terakhir itu bermula sejak pada malam ni. Jadi malam ni nak buat apa? Buat kuih raya. Betul buat kuih raya kan? Tak bagi, bila nak buat tu? Beli selesai lah, tak apa. Maknanya kalau kita kalau sibuk buat kuih raya, bukan tak boleh. Ni saya nak abang ni, jangan silap faham. Orang kita dia kata tak boleh buat kuih raya malam Lailatul Qadar. Saat ni hang tak dapat apa, dapat kuih. Tak boleh buat tu. Tapi di antara selang-selang waktu buat kuih raya tu, dia kena ibadat sama. Ada nak boleh. Orang perempuan ni, orang lelaki-lelaki tu saya sembang lah. Orang lelaki-lelaki pun nak buat kuih raya. Dia kata, Ustaz, susah sama susah, senang sama senang, membantu isteri di dapur. Masjid ngopi. Masjid tak ngopi, membantu isteri di dapur, tak ngopi masjid. Bini dia tapi lah masjid, abang, oi, malam Lailatul Qadar. Hang duk kira Lailatul Qadar. Aku sebelum Ramadan ni satu waktu pun aku tak semayang. Melo. Nampak tak? Jadi perempuan sekalian kena suruh suami pergi masjid mula pada malam ni. Sebelum ni pergi dah ni, 20 malam sebelum ni, 19 malam ni duk pergi dah. Ni malam ni jangan bagi dia tinggal. Boleh tak?
Tak kata apa, tak boleh dah tu. Boleh tak ni perempuan sekalian? Mula malam ni paksa lelaki kita suruh pergi. Dia paling kurang ibadat ni ialah semayang tarawih tu, semayang isyak tu, semayang tarawih tu dan solat subuh berjemaah tu paling kurang. Jangan tak ada langsung di antara malam-malam tu ibadat. Tambah-tambah kalau dia boleh bangun pada waktu malam, waktu bersahur tu, sebelum nak pergi bersahur, suami kita dan kita sempat sembahyang beberapa rakaat pada malam-malam tertentu 10 malam ni, baru nak lalui malam Al-Qadar tu. Faham tak? Kita kalut tu yang tajuk Lailatul Qadar tu. Hari ni 1 hari bulan. Hari ni bulan? Hari ni 4 hari bulan. GST tak ada dah. Jom lah abang nak pergi beli baju raya, tak kena GST dah. Bila? Mula pada 1 hari bulan. Mula pada malam ni lah. Kan? Saya kerja dia lah start tuan-tuan. Petang-petang memang tak boleh keluar. Keluar pun balik ya. Ya Allah, tak tahu nak letak kereta tak mana. Ramai lah, ramai. Tak salah, kita pun nak kata macam mana kan. Orang nak pergi beli keperluan raya, tak apalah. Tapi nak habaq manusia kita ni, kalau nak raya Allahu Akbar, kan, berkelahi laki bini tak apa hari. Orang tak ada beli baju apa lagi dulu kira dia je. Kan, ingat laki dia alah kalut mana tak beli baju raya apa raya. Abang tak apalah, kami ni tak bersalin, tak boleh pergi tahun orang tak pakai tudung tu. Dia dengan pakai baju tu, terlepas kau tengok pakai baju tu dah. Tak boleh lah. Orang perempuan ni kadang-kadang dia kerongsang ke brus ke pakai belok tu. Pakai apa tu? Beli kerongsang. Ni. Kerongsang juga. Brus hak mana tu? Oh brus ni. Oh bahasa Inggeris. Memang tak betul. Tapi tak apalah, kita orang lelaki-lelaki tak tahu pun munasabah juga. Kan? Bukan kunyit. Kunyit pun ni lah. Ni dia punya nak raya. Ni 3 biji punya basang. Cuba bayangkan pergi makan 2 hidup tu. Salam-salam dengan anak menakan kepala tu. Anak menakan kata pasal puan maklum pun. Ni hang tak tengok kan kunci padang besar ni. Kan tonteng. Lepas dia pun bina ayak sirap minum ting. Oh tu. Punya nak raya. Tak apalah kan. Kita kata persiapan jangan sampai terlampau. Maksudnya sampai tak dapat Lailatul Qadar, hanya dapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tu maksudnya hanya pusing untuk bershopping di pasar raya. Patutnya malam tu ibadat tak buat. Yang tu yang ruginya kita. Nabi SAW, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Nabi pada malam tu Nabi ikat kain. Aisyah kata ikat kain ni maksudnya ikat kain dia kemas-kemas, perut ditahan. Lepas tu ikat kain maksudnya kain tak boleh buka. Maksudnya Nabi tidak berjima dengan isteri dia. Faham tak? 10 malam terakhir Nabi akan tinggal rumah, Nabi akan pergi beribadah di masjid, tak balik, dan isteri dia akan pergi hantar makanan ikut giliran masing-masing. Kalau malam ni sepatutnya rumah Sofiah pergi hantar makan. Kalau malam ni sepatutnya malam Juwairiyah pergi hantar makanan. Dan Nabi tak balik. Itu dia panggil i'tikaf di masjid. Kita ada lelaki kita buat tu. Ada orang tak balik, aku pergi turun lagi tak balik. Saya tak sabar kata kita suruh buat macam tu. Tapi i'tikaf untuk dapat Lailatul Qadar, itu cara dia. Tapi kita ni tak i'tikaf pasal tarawih pun tak pergi. Dulu duk berebut, nak buat 8, nak buat 20. Malah aku pergi masjid tu mayang banyak nak sampai 20, mayang 8 lah. Lepas tu masjid tu mayang 8, mayang 8 pun baca panjang kan. Malah aku nak pergi. Lah tadi tak mayang tu. Kan? 2 rakaat pun tak semayang, bukan kata 8. 2 rakaat pun tak semayang. Orang perempuan tak apalah, dia ada masalah tak boleh semayang. Hak laki dia tu heran sungguh, duduk di rumah duduk main burung. Bila burung duduk main burung kan, kerja main burung tu. Anak dia kata abah tak main main tarawih lah. Tak tengok ni burung ni merdu ni, dia punya kuku. Ada anak boleh Lailatul Qadar. Tuan-tuan, kenapa pentingnya kita kena dapat Lailatul Qadar ni? Kenapa? Kerana kita tak pernah dapat lagi. Siapa pernah dapat? Puan tak main pindah, kita jangan dapat. Dia dapat tak puan-puan ni? Baju pun sama. Benar baju kain dengan tu selendang sama. Dah dapat tak Lailatul Qadar? Nah.
Pernah lalu malam Lailatul Qadar? Malu tu maksudnya 10 malam tu beribadat lah. Pernah puan-puan dalam lah. Sorry nak saya tanya lah puan. Berat aku tanya pun. Tak apa tanya lah puan. Okey, pernah melalui. Siapa ada pengalaman pernah melalui? Boleh cerita? Kita kena ada pengalaman tu tuan-tuan. Dia kata tak ada ustaz, oi anak sekolah lah apa lah, laki sekolah anak sekolah, laki dia cikgu kan. Laki sekolah anak sekolah mana anak dah, Lailatul Qadar apa duduk di rumah orang nak jek baju raya lah, nak buat baju nu lah apa semua ni, butang tercabut lah apa semua kita. Orang perempuan boleh bagi alasan macam tu. Ini hak laki-laki. Laki pun tak ramai sini. Tu ada mana 10 orang. Di mana habis dah laki-laki ni tak tahu lah. Masuk penjara habis dah pun. No, tapi ada kerja ni semua. Saya dulu pernah kerja di penjara tuan-tuan 5 tahun. Memang yang duduk dalam penjara tu memang laki-laki yang paling ramai 2,000 orang. Penjara Pokok Senang Kedah. Orang perempuan ada 40 orang. 40 orang laki-laki 2,000. Di pusat Serenggi pun saya biasa duduk. Kerja di situ. Bukan duduk jadi pendaki dadah. Duduk di situ. Silap faham lah ni. Yang saya cerita dah minggu lepas kan, yang kata dia pun menipu saya tu. Ingat kan? Cerita menipu kan? Saya cerita lagi ya? Yang saya bulan puasa macam ni lah. Kawan tu dia main nak cek ayat kencing tu. Tak mungkin saya cerita dah kot. Dia main nak cerita nak cek ayat kencing. Mereka duduk di kedai pengawasan ni. Dia kena cek ayat kencing 2 minggu sekali. Jadi bila main nak cek ayat kencing, ni hak bukan pusat Serenggi, hak pengawasan. Pengawasan dia duduk di luar. Dia kena main 2 minggu sekali ke pejabat AADK untuk cek ayat kencing. Ini kena tipu ni. Saya kena tipu. Tapi saya pun terror tak. Saya tahu saya sedang ditipu. Jadi bila dia main, dia kata jumpa dengan saya di bilik ayat. Selepas dia buat ujian ayat kencing, baru dia bakal main jumpa saya buat kuliah agama. Jadi bila jumpa di tandas tu, di toilet tu jumpa dengan saya, dia kata ustaz saya apa? Saya minta tolong ustaz ni. Tak tolong apa? Saya malam ni nak main tahu dah hari ni nak main kuliah, nak main cek kencing semua ni. Tapi semalam silap lalu-lalu di kawasan lebat lau ayam tu, depa tarik tangan saya. Betul? Saya pun tengok depa duk bagi, saya pun try sedah. Dia pun hisap sedah. Ada kisah saya try sedah. Betul? Lepas tu duduk fikir lagi nak kena cek saja, saya takut sangkut pula ustaz. Lepas tu lagu mana? Tu nak minta tolong ustaz. Minta tolong apa? Minta tolong kalau boleh saya nak pinjam ayat kencing ustaz sikit. Biasa ada kita jumpa orang main nak pinjam ayat kencing kita. Biasa ada puan? Biasa ada? Tak boleh tanya, tanya daripada 2 orang. Biasa ada orang pinjam ayat kencing ni, perempuan 2 orang. Kuatlah kita pergi dia pernah pasal raya ni apa mat? Di sini nama apa saya? Ni dak ni dalam you ni. City Mall. City Mall One City Mall. One City Mall lah, VIP One City Mall. Masuk kat parking tu, keluar nak masuk tu ada tandas kan hujung kan. VIP tu kata, pinjam yang kencing sikit. Kata. Kalau ada biasa pun agak-agak nak bagi tak? Nak kencing buh lampau. Enggak, nak kencing buh lampau. Adik-adik saya balik daripada Kuala Lumpur kan, jam 13 jam. Pasal apa? Tol free. Tol murah kan. Bila tol murah balik semua time tu kan. Lepas tu jam tak boleh turun daripada atas sampai terbang daripada atas kereta tu tak boleh turun selama 13 jam. Dia kata nak kencing tak boleh lah abang. Lepas tu buatnya lah. Dia pun 2 lelaki beli. Hak lelaki tu boleh kan? Buatnya lah. Hak lelaki tu ada lah cara dia kan. Buat lah cari botol yang pada 100 plus. Berangin dia kata. Suara nak berangin. Hak perempuan nak cadang nak potong. Hak perempuan nak bol pula. Pakai kecil lah kereta tu lah. No, nampak tak tuan-tuan? Saya pengalaman dia mai kata ustaz, kalau boleh minta tolong ustaz, saya nak pinjam ayat kencing ustaz. Saya kata, "Hei, aku tak biasa duk buat kerja bagi orang pinjam ayat kencing yang ada aku pula." Dah dia kata ustaz tolong lah, kalau ustaz tak bagi nanti saya kena tahan tambah lagi ustaz. Baca lagu mana? Tak tahu. Saya kata saya ni tak biasa. Tak apalah ustaz. Kalau ustaz tak boleh bagi, saya nak beli. Tengok sampai tahu pernah ada hidup kita orang nak beli ayat kencing. Saya pernah ditawarkan untuk dibeli ayat kencing saya. Mahal.
Ayat kencing ustaz-ustaz ni. Saya kata kenapa yang minta ayat kencing aku? Ayat kencing orang lain bagi. Dia kata ayat kencing ustaz ni macam ayat mutlak. Oh. Dia pandai tu. Dia dan konon ni tau. Tapi saya tahu bahawa dia memang nak konon kita. Saya pun duk fikir aku nak buat macam mana nak konon amat ni. Saya kata macam ni, aku nak makan. Aku bulan-bulan puasa ni payah sikit nak kencing. Betul lagu mana? Kalau ada pun kencing kawan ada. Kita tahu dia dah. Lepas tu macam mana Ustaz? Aku ni kalau nak kencing, aku mesti berak dulu baru kencing. Sebab tu dia. Dia kata buat je. Hang tunggu aku berak dulu. Tak apa, saya tunggu, tak apa. Tapi ada syarat dia. Hang nak ambil ayat kencing aku tadi, dia habak apa? Dia nak ambil ayat kencing saya tu 5 ml saja. Tak banyak mana. 5 ml tu satu string tu saya ubat kan. Sikit lah. Tapi dia kata kalau Ustaz boleh kencing sebotol saya berak kat kawan-kawan. Boleh dapat 200 je boleh dah. 200 nak bagi. Nampak? Itu dia panggil rasuh ayat kencing. Ni bukan 1MDB, ni rasuh ayat kencing punya anak bang. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, bila saya kata macam tu, saya kata aku kena berak dulu baru kencing. Hang sanggup tak? Sanggup apa? Kalau hang nak ambil ayat kencing aku, sekali kang berak aku hang ambil sekali. Tu nak buat cara kita pusing dia balik. Dia kata mana boleh Ustaz, berak tu najis. Dia tahu pula katanya. Ayat kencing najis tak? Najis lah juga Ustaz. Tu lagu mana? Hukum jual najis, hukum dia haram. Haram Ustaz. Tu jual mana? Hang kencing sendiri lah. Mau tidak boleh kali. Hang mai bawa lah air kencing bini hang. Dia kata bawa dah minggu lepas. Bawa dia berkata tahniah anda mengandung. Padahal tu ada. Nampak tuan-tuan dan perempuan di dalam nanti Allah sekalian. Baik. Kok mana cerita yang kencing tu dah ni? Saya cerita tentang mana hari tu? Hilang yang. Sama tadi siapa ingat? Ingat tak? Malam terakhir Ustaz. Malam-malam. Tu cerita laki dia duk main burung apa tadi? Dia laki dia burung. Cerita pasal burung tu teringat pasal kencing tu. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Maka apa yang kita nak buat ni bila sebut dalam surah Al-Qadar ini, Allah kata sesungguhnya kami turunkannya Al-Quran pada malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar, malam penentuan. Allah beri kemuliaan orang yang dapat malam tu. Nak buat apa malam tu? Sedih saya abang satu persatu. Dan Allah kata wa ma adraka ma lailatul qadr. Apa yang kamu tahu tentang malam Al-Qadar itu? Dan kata Allah lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Dan Lailatul Qadar itu lebih baik ibadat daripada 1000 bulan. Siapa dapat melalui malam itu, ibadat yang Allah bagi pahala tu sama dengan 1000 bulan. Berapa tahun 1000 bulan? Berapa tahun 1000 bulan? 83 tahun. Siapa di sini umur 83? Kat mana? Tak ada dah. Umur 60 orang halau balik dah. Kalau tempat saya umur 60 tak mau pencen lagi, dia suruh naik atas kereta, dia tarik tali. Tarik tali bawa-bawa keluar balik. Itu maknanya hari persaraan. Polis-polis dia macam tu. Hari last tu dia bagi naik satu terang. Lepas tu hak lain-lain pakai tarik tali keluar dia pakai balik dah. Mana ada seorang ni umur 83? Dan kalau ada sekali pun, pernahkah kita ibadat sampai 83 tahun? Ada tak? Tak ada. Sembahyang pun 5 minit tu pun lena. Sembahyang tarawih kan, imam macam panjang. Jaga-jaga tak habis. Merat. Nampak? Padahal tu imam pasuk rakaat 4 lah. Dia duduk diri. Nampak tak? Lena. Ni tuan-tuan dan perempuan. Maka sama dengan 83 tahun. 1000 bulan tu. Ni yang kata kehebatannya ni. Dan Allah kata lagi, malam tu tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Malam tu bukan sahaja manusia ini sahaja beribadah, tetapi para malaikat turun dari langit bersama-sama dengan orang yang beribadah di muka bumi Allah ini. Warruh, ruh itu ialah, boleh ruh ni? Ruh ni siapa? Tanazzalul malaikatu warruh. Turunlah para malaikat yang beribu-ribu. Warruh, dan ruh tu siapa? Ruh tu bukan ruh mati. Tak apa. Terima kasih jawab. Okeylah, tak apalah. Kita orang Melayu kita faham ruh itu orang mati. Ruh itu ialah malaikat Jibril pun turun. Bayangkan. Malaikat penghulu malaikat Jibril. Soalan ni pernah tanya kepada saya dalam sejarah ni. Dia tanya saya, Ustaz, Jibril duk buat kerja apa lah ni?
Agak boleh jawab. Kalau saya tanya seorang-seorang ni, Jibril tu buat ajar apa lagi boleh jawab? Saya hari itu saya ajak tajuk malaikat. Mesti buat tajuk penjara belakang ni. Saya nak kata pasal tajuk roh ni. Saya ajak tajuk malaikat hari itu. Saya tanya seorang pun tak boleh sebut 10 malaikat. Dia semua boleh buat, sebut-sebut ni. Saya tanya ni. Tak boleh lah kan? Boleh tak kalau sebut 10 malaikat ni? Ya, insyaAllah boleh. Jadi, bila saya suruh sebut, saya ambil hari itu kuliah 200 orang. Lebih kurang Dewan Masak ni. Dewan Masak ni tak sampai 200 kan? Jadi, panggil mai 200 orang. Saya ajak tajuk dia, akidah itu tajuk malaikat. Saya pun suruhlah sebut nama malaikat. Jawapan dia ramai tak boleh sebut. Tapi yang boleh sebut 2-3 orang lah. Yang tak boleh sebut langsung tu paling ramai. Lepas tu saya pun ajak daripada sini. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Raqib, Atid, Munkar, Nakir, Malik, Ridwan. 10 malaikat yang wajib kita mengetahuinya. Mereka pun berharap Jibril, Mikail. Rupanya ajak lagu lagi cepat. Daripada Jibril, Mikail juga. Tapi ajak lagu 2 kali lah, dan boleh. Macam kita lah kan. Lagu dengar 2 kali lah, betul tak? Dengar lagu dan bilang saya dia 2 kali dengar lah. Tahu siapa penyanyi tu kan. Dengar lagu-lagu lama lah, dengar lagu raya kan. Dengar lagu raya Fazidah Jonet kan. Dengar lagu raya. Mai kita buka radio sambil-sambil jalan mengantuk. Saya waktu paling mengantuk sekali waktu siang 10.45 sampai pukul 11. Mengantuk lah ya. Tak sat pejam mata dah atas highway. Sungguh ni abang. Saya pejam mata 1 second. Kereta saya sudah hampir divider. Ya Allah, mujuklah tuan-tuan doa. Doa dah ni? Doa pun. Dan mujuklah saya harap doa tuan-tuan lah. Saya selamat sampai di sini. Ramai ustaz-ustaz accident bulan puasa ni. Sebab mengantuk. Bukan ustaz semalam kalau tuan-tuan tengok berita. Sebelum kita pergi sembahyang tarawih tu. Mula dari pukul 8 sampai 8.16 minit sebelum iklan tu. Semua tajuk accident saja. Kesian kakak kita yang accident di Terengganu tu kan. Anak dia 2 orang tu tercedera parah. Hak lain mati habis. Buat kata lelak no. Ngantuk berhenti no. Ni perempuan ni pukul 4 pagi bangun dah. Bangun pun bukan tambah-tambah pun. Duduk masak telur masin tu lah. Tak ada bukan buat gulai apa pun. Masak telur masin tu macam mana? Laki dia kata hang tak berhenti masak lain. Dia ada telur masin. Dia kata ni masak lain. Masak apa? Telur masin buat gulai. Laki dia kata aku tak biasa lagi makan telur masin buat gulai. Ni nak bagi abang makan. Masin baik. Buat gulai. Nampak tak? Okey. Tajuk tak mana ni. Ruh. Tajuk ruh. Dan bila saya suruh sebut nama malaikat, seorang tak boleh. Lepas tu kita buat lagu boleh. Dan bila habis kita mengajar tu, seorang bangun. Orang tua lah. Dia tanya ustaz, saya nak tanya ustaz ni. Soalan ni lambung ada saya nak tanya ustaz. Apa dia? Dia kata, ustaz, malaikat Jibril tu duduk buat kerja apa lah ni? Saya kata masih pertanyaan macam tu belum? Dia kata, yang saya tahu malaikat Jibril ni menyampaikan wahyu. Betul tak? Betul? Habis dia kata, bila dah Nabi semua wafat, Rasul-Rasul semua wafat, Jibril duduk makan pencet. Kau Ustaz ni? Dia. Nampak tak soalan? Power tak soalan? Kalau orang tanya ni masjid, dia orang ngau. Kan? Jibril duduk makan pencet dia. Saya kata, aku nak jawab teman no, kan? Saya kata macam ni, macam Pak Long Abang Kasat ni dia menyampaikan wahyu. Tapi satu lagi tugas Jibril, yang mungkin Pak Long tak tahu, dia adalah ketua kepada para malaikat. Ketua ni buat apa? Mentadbir. Mentadbir tu macam mana? Macam kita lah sini ada pustakawan kan. Dia panggil apa? Ketua pustakawan. Ketua pustakawan. Ketua pustakawan tu dia ada picok buku, pi kelas buku ni ada apa lain muka surat. Ada. Tak ada kan? Pustakawan tu mentadbir lah. Mentadbir di bawah dia penulung pustakawan atau penulung kanan pustakawan apa tak kira kan. Dan sampai ke bawah mentadbir. Maka saya jawab macam tu. Dia kata mujuk ustaz jawab. Silap saya duduk fikir seorang Jibril duduk makan pencet kot lah ni. Tu, nampak tak soalan sampai tak tu dia tengah. Soalan pelik-pelik lagi lah. Kan, pelik-pelik lagi mungkin saya kongsi lagi. Baik. Jadi, malam Lailatul Qadar itu tanazzalul malaikatu war-ruh. Malaikat turun bersama ruh. Ruh itu Jibril alaihi salam pun turun penghulu malaikat. Maknanya kalau kita kata polis main di sini ramai-ramai polis di penuh polis ni, makna di sini ada apa? Ada ketua polis negara ramai sekali. Saya pun tak berani ceramah kalau dia ada. Nampak? Ini macam tuan-tuan perempuan semua main ada. Tiba-tiba NC, kasi dipanggil TNC kan?
NC kan. Tiba-tiba NC duduk dalam tu. Saya nak cakap tak boleh. Nampak tak? Malam tu bukan kata para malaikat saja. Jibril alaihi salam pun juga turun. Turun buat apa ni? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Saling-saling mengucapkan salam kepada orang yang beribadat. Sejahteralah ke atas kamu semua, sejahteralah ke atas kamu semua. Salamun, mengucap salam sesama mereka malaikat, dan mengucap salam kepada orang-orang yang sedang beribadat. Sampai bila? Hatta matla'il fajr, sampailah keluar matahari pagi tu. Duk ucap salam. Ni ucap salam, ni doa kat kita lah. Sejahtera ke atas kamu, sejahtera ke atas kamu. Doa kat kita. Saat doa tu saja, malaikat. Tuan-tuan, kita pergi semayang di Masjid UUM. Kita duduklah belakang ni, orang perempuan, orang lelaki duduk depan. Tiba-tiba Ustaz Yusnaidi doa. Ini kenal tak Yusnaidi? Yusnaidi siapa dia? Siapa dia? Siapa dia orang Yusnaidi tu? Pegawai agama Pusat Islam. Pusat Islam tu Pusat Islam. Dia pegawai agama Pusat Islam. Okay, Ustaz Yusli pun doa. Kita pun sembahyang nama maghrib dengan dia. Main-main dia kata, Ya Allah, Ya Tuhan. Puan nama apa, Puan? Puan nama apa? Ha? Puan Asmaniza. Ya Allah, Ya Tuhanku, Kau murahkanlah rezeki Puan Asmaniza dan keluarganya, Ya Allah. Suami nama apa, Puan Asmaniza? Suami nama apa? Osman. Dan suaminya Osman, berikanlah kesihatan supaya dia kuat, sihat dan cerdas, supaya dapat menambah isterinya lagi, insyaAllah. Dan tak amin. Dan tak amin. Dasar amin naik. Contoh puan mau nawak ayat. Dan dia cakap amin. Amin betul. Amin. Oh, okeylah. Baik, kita faham lah. Contohlah saya nak faham ni. Ustaz dia doa sebut nama kita. Apa perasaan kita? Ya Allah, Ustaz tahu mana? Dia sebut tu kenapa? Asmaniza binti apa? Asmaniza binti Mansur. Kita pun boleh. Ni bukan Asmaniza. Ni Leha. Ni Sofia. Ni Bapak. Bukan dia. Aku lah Asmaniza. Amin. Dah. Doa kat lelaki dia. Contoh. Jangan orang mana. Orang ajak Ustaz ni. Doa lain tak nak. Doa lain tak. Okey, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Para malaikat mendoakan tuan-tuan dan puan-puan yang ibadat 10 malam ni, tuan-tuan. Kita hidup 40 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, mungkin tak berkesempatan dengan Lailatul Qadar. Apa kata kalau mula pada malam ni, tuan-tuan? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mainlah kita. Boleh tak? Saya tak boleh pun. Boleh tak, tuan-tuan? Boleh lah. Bila lagi? Dia kata, alah Ustaz, kalau mana tahun depan Ramadan ada lagi. Ramadan tu ada. Hang tu ada ke tak? Tu masalahnya tu. Kita tengok, kita duduk saja. Kita duduk tengok kawan kita main saja. Tengok itu tak ada. Ni kan. Ni apa ni balik ni? Lena tengok orang tak tong. Tunggu tuan-tuan. Nah, kelajuan 60 km bersamaan terjun daripada tingkat 4. Dia punya momentum dia. Tambah kita tengah duk buat 60, terlelak bang kena, sama kita terjun dari tingkat 4. Sakit tak sakit? Stres lah tengok, ni berapa ni kan? 3 lah. Ni 3, tambah satu lagi naik atas umur. Saya terjun turun bawah. Jangan terjun. Saya terjun jahanam. Dia kata seorang pustakawan library UUM telah terjun apabila mendengar ceramah seorang ustaz yang jahanam. Dan dengan terjun, saya nak abang kita momentum tu. Nampak tak? Momentum bang belega tu, tuan-tuan, seperti terjun daripada tingkat 4. No? So jadi, bila ada peluang mula pada malam ini, marilah sama-sama kita, tuan-tuan, untuk kita sama-sama beribadat pada malam Al-Qadar ini. Okay, baik. Kemudian kita tengok yang kedua dia. Nabi SAW kata apa dia yang berlaku pada malam tersebut dan apakah tanda-tanda dia, iaitu tanda Lailatul Qadar. Hadis daripada Jabir bin Abdullah, ia berkata, qala Rasulullah SAW, inni kuntu uridu Lailatul Qadri summa nasituha wa hiya fil 'ashr al-awakhir min lailatiha wa hiya lailatun talaqatun baljatun wala harratun wala baridah. Jabir bin Abdullah kata, kami bersama Nabi SAW pada malam memburu Lailatul Qadar. Maka Nabi pun berkata, sesungguhnya aku pernah diperlihatkan Lailatul Qadar, kemudian aku dibuatkan lupa tentangnya. Dan malam itu, Nabi abang tanda dia, dan malam itu pada 10 malam yang terakhir. Dan kata Nabi SAW, wahia lailatun talqatun baljatin, iaitulah malam itu malam yang kita tengok senang, mudah, indah.
Dan pada malam itu tidak ada udara yang tidak panas dan udara yang tidak sejuk. Dia hanya dingin, suam-suam macam tu saja. Ni macam kita duduk dalam dewan ni, sejuk ke suam ni? Sejuk. Duduk atas sejuk. Maknanya suasana dia suam-suam begitu. Sejuk pun dah, panas pun dah. Orang panggil apa ni? Kalau cuaca macam tu, mendung lebih kurang mendung lah. Tapi dia suam-suam tu tak panas-panas. Itu orang tua-tua dulu, mereka duk bagi tanda mereka abang apa? Bisa sembang tak? Pokok hujan. Pokok sujud. Orang tua-tua kata bangun tengah malam, pokok sujud. Lagi pada ni? Lagi pada ni? Ayak beku. Ayak beku. Lagi pada ni? Tidak hujan, betul? Tidak hujan. Lagi apa lagi tak? Ayak beku. Ayak bertukar kala. Ui, macam-macam orang tua-tua kan? No? Dan malam tu lah orang tua-tua kita pesan suruh pasang pelita. Ya. Lari pun pasang pelita kan? Malam 7 likur. Mulalah pasang pelita. Pasal apa ni? Dia faham ayat Al-Quran tadi. Tanazzalul malaikatu waruh. Malaikat turun bersama Jibril malam, dia kata. Jadi bila malam tak nampak jalan. Kutlah malam tu malaikat turun nak pergi rumah Puan Asmanisa. Lepas tu dia kata pergi dah rumah Puan Asmanisa, tapi tak cucuh pelita. Cucuhlah pelita sepanjang jalan tu. Supaya apa? Malaikat nampak jalan rumah hang jauh dah. Mak dia kata tuan-tuan lah. Hang pun cucuhlah pelita. Tak ada kena-mengena langsung dengan itu pada. Ingat baik. Nak pasang pelita, pasang saja. Jangan iktikad apa-apa. Kan? Salah tak pasang pelita tu? Salah kalau kita iktikad sesuatu pegangan. Kita kata ni memang kena buat ni, pasang pelita ni sunat. Siapa abang sunat? Memang nak kena bersunat lah tu. Jadi pasang pelita tu hanya untuk cahaya sahaja. Tak pasang pun tak apa. Kalau membazir di musim-musim kena minta derma ni, tak payahlah pasang pelita tu. Dia kata tak apalah ustaz, kali-kala ya. Kalau tak membazir, pasanglah. No? Kita rasa kita mampu ada duit, pasang. Kalau tak boleh pasang pelita, nak kena tukar minyak setiap malam, beli lampu hak meliap. Lampu apa ni? Lampu lilak, muncul. Pasang lampu lilak, pasang. Kalau tak pasang pun boleh lah. Boleh. Jangan kita pasang kerana sesuatu, ada satu tujuan maksud lain. Itu salah. Faham tak? Okey. Jadi ada orang tua-tua kata ayak jadi beku. Ada satu orang Pak Long di Kuala Nerang, kampung saya orang Kuala Nerang. Orang Kuala Nerang tu main tu dah tuan. Duduk tang tu, dia ada ni. Lepas tu dia main duduk tang tu. Dia tak main kali ni. Ada tak main? Nurul kan? Nurul kah? Nurul main macam tu. Nurul, puan Nurul. Tak main ni. Dapat lah tu pada aku. Okey. Dia orang ni abang ada ustaz nak kena. Okey, puan Nurul kata ni, dia ada satu orang tu, dia Kuala Nerang. Dia balik daripada mayang tarawih malam lah. Sampai di rumah tu, dia angkat jak nak tuang ayak masuk dalam tu, nak minum ayak. Malam tu bini dia dah lama lah. Kuih pun tak dibuat. Tuang ayak tak turun. La ilaha illallah, pasal apa ni? Pagi bini dia, berangkit lekai lah. Lah abang kami baru tidur, hang pergi, hang tidur malam ni Lailatul Qadar. Pasal apa? Ni bu bagi tengok ni, beku lah ni, dia kata. Ni aku pergi tengok, beku apa? Mana dia? Ni dalam jak ni, kutuan tak terbaik dah, merah ni. Lepas tu bini dia kata, ayak merah apa? Kami bubuh agak-agak lah tu yang beku tu. Elok. Bini bubuh agak-agak, lelaki kata ayak beku. Ada satu orang tua juga Kuala Nerang. Dia dulu ni, cerita lama. Dulu ni, kita masuk dalam rumah orang ni, dia akan letak apa nama, kalau lah ni orang panggil pasu lah, panggil tempayan. Dulu orang panggil guri. Guri kan? Guri dia tempayan tapi kecil lah. Dia kalau pokok tu, orang buah ayak, lepas tu buah cebok pun buat dengan tin. Habuan cedok basuh kaki. Ingat tak tu? Pernah tengok tak? Tu dia panggil guri basuh kaki. Orang nak raya ni, orang perempuan dulu mana ada tikar kertas kapet macam lah. Dulu pakai tikar mengkuang. Jadi kawan ni, bini dia ni nak anyam mengkuang tu. Dia bubuh pencelup dalam ayak tu.
Lepas tu dia rendam lah mengkuang dalam tu. Laki dia balik cedok basuh kaki. Malam tak nampak. Naik elok sunjuk kaki nak tidur. Tiba dia kata, buat apa bang? Kakiku biru dah ni. Biru. Bini dia rendam macam celup tu. Awak kenapa? Ku basuh kaki tadi, naik tengok kaki biru dah. Lailatul Qadar. Dia kata Lailatul Qadar apa? Bini dia kata kubuh peceluk dalam tu, jadi rendam mengkuang dalam tu. Oh tu kau, apa mu tak royak awak. Ku ingat nak mati dah kaki biru ni, dia kata. Anak tu cerita orang kata ni semua tak ada. Pokok sujud. Pernah jumpa tak pokok sujud? Pokok biasa sujud dah. Pokok tumbang sujud lah, kan? Pokok pergi sujud. Pasal apa pokok sujud? Pokok ni dia bukan sujud, tuan-tuan perempuan rahmati Allah. Pada malam tu dia tak berapa bertiup sangat kalau ada daun. Dia apa bunyi? Kalau daun ni daun. Ingat itu Qadar. Daun tu dia senyap. Dia bukan tunduk pokok sampai sujud tu dah. Bukan macam tu. Yang Nabi sebut, tanda dia antara yang sebut dalam ni ialah, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, dalam hadis yang Nabi sebut yang paling sahih sekali, Nabi kata ialah la barda fiha ka'anna inna amarata lailatul qadri annaha safiyatun baljatun ka'anna fiha qamaran saqi'a sakinatun jadiyatun la barda fiha wala harra wala yahillu li kawkabin yurma bihi fiha hatta yusbiha wa anna amarataha anna syamsa sabihataha takhruju mustawiyatan laysa laha shu'a'un mislu al-qamari lailatal badri wa la yahillu syaitani an yakhruja ma'aha yawma idzin. Kata Nabi, pada malam itu ialah malam yang bersih. Tuan-tuan tengok di luar tak ada apa satu bunyi senyap sunyi sepi tu. Tengok di langit terang. Langit terang, langit yang tiada bintang-bintang berkelip. Kan langit bintang ni bila? Langit yang ada bintang bila tak ada bulan dia lah. Bila tak ada bulan, maka kita nampak dah bintang-bintang kelip. Bila ada bulan, ada tak? Tak ada. Maknanya seperti mana kata Nabi SAW, seperti mana ka'anna fiha qamaran saqi'a, seperti ada bulan yang bersinar cerah begitu saja. Dan kata Nabi SAW, suasananya tenang dan tenteram, dan cuacanya tidak dingin dan tidak panas, tak sejuk dan tidak panas, suam-suam macam tu lah. Suam-suam macam tu. Dan kata Nabi SAW, bintang yang digunakan untuk melempar syaitan, ada satu bintang digunakan untuk lempar syaitan. Bintang itu tidak keluar pada malam itu. Dan kata Nabi SAW, pada malam itu sampai tiba waktu subuh, benda tanda tu sampai waktu subuh, nampak cerah redup. Kemudian Nabi SAW kata, dan perkara itu dia sampai waktu pagi subuh tu. Dan bila kamu bangun pada waktu subuh, maka di pagi harinya matahari tidak keluar. Matahari itu keluar macam biasa, cuma dia tidak memancarkan cahayanya yang terang. Pukul berapa matahari keluar? Pukul 7 suku 7:30 keluar matahari. Dan pukul 9 tu matahari dah, kalau bahasa Kedah dia cang. Bahasa kampung ni cang, terang. Dia sudah cang ni apa benda tau? Bukan macam dia sudah memancarkan cahayanya yang penuh. Cang. Ni orang tua punya bahasa ni. Kita yang tak tahu kan. Dalam kamu pun tak nak, matahari sudah cang tu benar terang. Masa tu matahari tak cang lagi tu. Kita balik ingat cang. Dia ustaz lah, ustaz cang. Kan masa tu matahari tak cang, dia macam redup tu, macam nak hujan tak hujan, macam redup putih. Matahari tak nampak sampailah tengah hari barulah nampak, oh baru ada matahari. Ada biasa rasa macam tu lah. Biasa jumpa macam tu lah. Okay, jadi matahari akan jadi macam tu dan redup tanpa ada sinar yang memancar. Dia lebih mirip kepada rembulan di malam bulan purnama. Dan pada malam itulah yang disebut dalam hadis baginda Nabi SAW, riwayat Abi Daud, bahawa malam itu ialah malam itu berlaku malam Al-Qadar. Dan kata Nabi, hiya fi kulli Ramadan, dan Lailatul Qadar itu berlaku pada tiap-tiap bulan Ramadan. Tak pernah tak berlaku. Cuma takut berlaku kita tak ada dah. Tu nak maklum. Sebab tu saya nak ajak mula pada malam ni buat ibadat. Paling-paling korang semayang isyak berjemaah, semayang tarawih 8 pun tak apa. So lepas tu nak tidur pisah, lepas tu jangan tak jaga balik dah. Memang orang perempuan jaga pukul 4 pagi kan. Boleh tak start pada malam ni pukul 4 pagi tu,
Dia bermula daripada sembahyang maghrib tu sampai subuh pagi esok tu. Tu tempoh dia panjang. Masa kita habis hari dia pula. Tempoh dia panjang. Tapi kita tak tahu tang mana. Malam 20 ke, 21 ke, 23 ke, 25 ke, 29 ke. So jadi malam tu kita tak tahu yang mana yang Allah pilih di antara 10. Tapi dia duduk tang 10 tu. Jadi mula pada malam ni. Mana tahu kok kita jaga malam ni, tiba-tiba malam ni dah yang dikatakan Lailatul Qadar. Allahu Akbar. Dia kata aku jaga semalam je. Malam lain 29 malam tak jaga langsung dia tahu. Tidur dan cerah. Faham besok dia pukul 12 aku sapu siap dah. Betul lena kali lagi aku tak pergi makan apa. Malam dia teringat nak jaga mahal Lailatul Qadar. Dia kata Lailatul Qadar tu bukan berlaku masa tu. Pasal hang jaga tu yang Lailatul Qadar dia kata. Kan apa lah. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, tiap-tiap bulan Ramadan kata Nabi iltamisu, nak cari bila tengok. Kata Nabi SAW, iltabisuha fil ashril awakhir min Ramadana fi tasi'atin tabqa, fi sabi'atin tabqa, wa fi khamisatin tabqa. Hadis ni Nabi kata, carilah malam Lailatul Qadar itu. Iltamisuha, taharrau Lailatul Qadar, burulah Lailatul Qadar itu. Nabi kata apa dia? Pada 10 malam terakhir fil ashril bawaqi, fil ashril awakhir. Nabi bagi dalam hadis ni, Nabi bagi tiga nah. Yang pertama fi tasi'atin tabqa, fi sabi'atin tabqa, fi khamisatin tabqa. Nabi kata pada malam ke-21 atau malam ke-23 atau malam ke-25. Nabi abang tu. Tapi ada lagi di bawah abang ni saja. Nah. Dan banyak ulama menafsirkannya dengan malam-malam ganjil. Hadis yang lain Nabi kata taharrau lailatul qadri fil ashril bawaqi minal witri. Carilah malam Lailatul Qadar itu pada 10 malam yang terakhir, terutama pada malam ganjil. Malam 21, malam 23, 25, 27, 29. Nampak? Tapi dia tak semestinya lagu tu. Sebab Nabi sebut dua benda. Satu 10 malam yang terakhir, satu malam yang ganjil. Maknanya 10 malam tu kena cari, dan pulun pada malam yang ganjil-ganjil tu. Itu maksud dia. Jangan kita duk pandai pula. Kita malam 21, malam 20 tu Sofia. Ni malam 20 tu Sofia, kita buat kuih raya, gelintir, kuih siput. Kita gelintir kuih siput. Abang tu Sofia juga. Abang nak buat apa? Abang palai daun karapoleh. Abang palai daun karapoleh. Kami kuih siput. Aku tak boleh lah Ustaz kata malam tu Qadar kena pergi orang lelaki. Dia kata kalau pergi tidur seorang. Tak pergi. Tak pergi tidur seorangnya. Pasal apa tak boleh tidur seorang? Dia kata tak boleh Ustaz. Dulu masa saya mula-mula menikah kan, saya memang tak boleh tidur seorang. Pasal apa? Laki saya, ya Allah, saya tidur dengan dia bunyi sebang gajah kena sebelah tu. Macam mana dengar sampai keluar tu lah. Orang main di rumah saya malam lalu dengar tu dia orang gajah keluar dia bunyi. Lah ni pula dia kata kalau tak bunyi saya tak boleh rena lah Ustaz. Dia memang tu. Nampak? Kadang-kadang sekali dengan bini pun bunyi tak. Bini dia tak sedap kata dia bunyi. Orang perempuan dia letih buat ada bunyi. Orang dia tu pada tapak-tapak kan. Panggilan untuk kecemasan. Baik, sambung. Kemudian tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, sambung lagi tanda-tanda dia. Nabi kata, wa fi Ramadan faltamisuha fil ashril awakhiri fa inna fi witrin 21. Nabi kata pada malam 10 malam terakhir, malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Dan Nabi kata innaha lailatus sabi'atin aw tasi'atin wa 20 wa innal malaikata tilka al-lailatu fil ardi aktsaru min adadil hasa. Nabi kata pada malam Lailatul Qadar ke-27 atau malam ke-29, sesungguhnya pada malam itu para malaikat yang berada di bumi ini sangat banyak. Malam 25 dan 27, malaikat banyak bertebaran di muka bumi ini. Nabi kata berada di muka bumi ini lebih banyak dari batu kerikil. Dan hadis riwayat ini daripada Ahmad dan tiada masalah tentang hadis ini. Dan pada malam itu nak buat apa? Ni nak buat, tengok nak buat apa. Nak buat apa malam tu? Nak buat apa? Aisyah kata, kana Rasulullah SAW fil ashr al-awakhiri ma la yajtahidu fi ghairihi. Malam Al-Qadar 10 malam Nabi akan tinggal isteri dia, ataupun kalau Nabi tak tinggal, Nabi akan kejut-kejutkan isteri dia, semua suruh bangkit.
Nabi pergi di masjid, Nabi akan yajtahidu fi ibadatihi. Nabi semakin kuat untuk beribadat. Nabi semayang panjang, sujud lama, berdiri lama, baca ayat Quran pun panjang. Kita pergi semayang tarawih baca pendek pun tak larat. Tapi Nabi yajtahidu daripada malam-malam yang lain, bersungguh-sungguh ibadat. Boleh namanya tu? Dia macam ni, saya nampak satu ketua paling mudah Kita pergi masjid, orang lelaki pergi di masjid, baca Quran, tak larat dah baca Quran yang lain, nak kafaru sawa'un alaihim wa duduk jaga balik. Masaluhum kamasalil ladzi istanqada narun. Sebelum kita nak baca Al-Quran itu, duduk dalam masjid selepas kita sembahyang tahiyatul masjid, duduk dalam masjid itu niat i'tikaf. Nawaitu an a'takifa, nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Di dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Itulah ibadat yang paling ringan. Maknanya sepanjang duduk dalam masjid itu, tak baca Quran tak apa, tak zikir tak apa, tak solat tak apa, hatta kita tidur dalam masjid tu. Kalau siapa duduk di Jitra, masjid dekat rumah taman saya tu, Masjid Syarifah Fatimah, bermula pada malam ini qiyamul lail, boleh bawa tikar bantai tilam pergi tidur di masjid. Bawa sendirilah. Masjid tak sedialah, bawa sendiri. Nak bawa tutur ke, lembek ke, pagi-pagi, tilam ke, bawa pagi, katil tak bawa pun. Bawa lah bukan nak tidur tu. Masjid benarkan. Maknanya daripada tak boleh nak buat apa, baca Quran 2 baris ngantuk, mungkin semayang 2 rakaat tengah-tengah semayang, sudah kan, aku semayang kau berapa ni? No, daripada semayang tu pun sujud tu no. Maknanya tak mampu nak ibadat, tidur kerana niat iktikaf itu ibadat. Tiba-tiba malam tu Al-Qadar, hanya dengan tidur niat iktikaf saja. Di rumah boleh iktikaf? Di rumah boleh iktikaf? Tak boleh. Sebab tu Nabi buat di masjid. Kita malam tu paling tak ada ibadat ialah iktikaf. Tu paling mudah. Boleh buat orang lagi ni. Baik nak ikut Nabi ajar lah. Kita fikir dunia, kita tak fikir akhirat. Saya ada seorang bos masa saya bertugas di ADK tu, bos saya ambil cuti 10 hari lagi nak raya tu, dia cuti dah. Dia kata, bos apa? Nak raya cuti awal. Bagilah anak buah saya dulu. Hari ketiga raya tu dia main kerja dah. Orang lain duduk cuti renyah lagi, dia seorang kerja. Dia buat apa? Rupa-rupanya tuan-tuan dirahmati Allah, dia pergi tidur di masjid. Dia pergi tidur di masjid. Dia bukan ustaz ni, dia bukan ustaz. Hak nak tidur di masjid, dia bukan semua ustaz. Pergi cari tengok ustaz berapa orang tidur di masjid. Tidur dengan bini ya ustaz tu. Cuba tengok. Kan? Hak tak ustaz ni, hak yang dapat ilmu, yang manfaat ni, hak tu buat. Dia kata kalau ustaz tak buat, kami nak buat macam mana? Ustaz dia ada cara lain. Kan, dia ada cara lain. Tak tahulah, ada macam mana cara lah. Mungkin dia tak pergi masjid dekat tu, dia pergi masjid yang lain. Kita kata mungkin lah, mungkin tak pergi pun boleh jadi juga. No? Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kita pergi tidur dengan niat iktikaf tu pun dah dikira beribadat pada malam Al-Qadar. Apatah lagi Nabi SAW, kana Nabi idza dakhala al-'ashru shadda min zarahu wa ahya lailatahu wa ayqaza ahlahu. Nabi SAW malam 10 malam terakhir tu, Nabi mengikat kain dia dan Nabi tidak lagi bersama dengan isteri dia, dan Nabi SAW membangunkan anak-anak isteri dia. Kemudian Ibnu Katsir kata, yang dimaksud syadda min zarahu itu ialah Nabi SAW. Syadda min zarahu itu ialah Nabi SAW tidak melakukan persetubuhan dengan mana-mana isterinya. Dan amalan apa nak buat? Amalan yang kita nak buat pada malam tersebut tuan-tuan ialah Rasulullah banyak berdoa. Doa dia saya bagi dah minggu lepas tu. Doa tu nak bagi minggu lepas. Siapa main minggu lepas kat tangan? Tak ada. Doa minggu lepas tu, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka, lah hadis ni dalam pendek lah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tak ada yang tulis. Buka handphone rakam. Buka handphone. Handphone boleh rakam kan? Buka handphone. Bukalah. Buka handphone. Rakam suara saya. Rakam suara, dia rakam orang. Dia ambil gambar pula. Ambil gambar ustaz. Rakam suara yang boleh ambil suara tu. Apa panggil tu? Recorder. Recorder suara saja dengan rekod orang. Okey, doa yang Nabi baca ni sepanjang Lailatul Qadar ini,
Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ulang sekali lagi. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ikut saya semua. Allahumma, tak bunyi ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi Ampun, suka memberi keampunan, maka ampunilah aku. Tu doa tu. Okey, tutup balik recorder tu. Ini rakam hal lain pula. Tutup balik. Okey. Kemudian ini ibadat-ibadat yang Nabi buat ialah antaranya solat sunat yang lain, iaitu pada malam tersebut solat sunat yang dilakukan oleh Nabi SAW. Itu di antara ibadat-ibadat. So jadi apa kena-mengena dengan Lailatul Qadar? Baru masuk Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni ialah persiapan kita nak raya. Bukan, boleh tak buat persiapan nak raya? Boleh. Hukum dia harus pasal apa? Hari raya ni Nabi bukan suruh kita sedih. Hari raya Nabi tak suruh kita sedih. Hari raya Nabi SAW suruh kita suka. Suka kerana telah membebaskan diri kita daripada dosa-dosa. Tu maksud fitri. Aidul Fitri tu hari perayaan orang fitrah. Orang fitrah ni apa dia? Keluar Ramadan dia suci dari dosa. Kita suci tak? Tak tahu saya. Ramadan macam tak suci. Nah, jangan faham suci lain. Maksudnya dosa kita tu dalam bulan Ramadan bertambah ke ataupun kita lagi sakat? Kan orang beli hak tu kita pun nak beli. Lepas tu orang beli hak elok sikit kita tak puas hati. Abang beli tak macam mereka beli. Laki beli tak pernah kata yang kena. Kesianlah kawan lelaki-lelaki. Saya nak buat orang lelaki ni beli satu benda, tulis sikit di situ. Memberi tidak diterima lebih sakit, lebih pedih rasanya daripada meminta tidak diberi. Tulis tu. Ini dia kata, ya Allah bang, awak tulis kata ni. Aku beli tak pernah kena, dia kata. Nak kena macam mana? Orang beli subang tu dia kata padan dengan lubang telinga lah. Abang ni subang sama-sama mikrofon siapa nak pakai? Memang orang lelaki dia tak pandai babak perempuan ni. Sebab tu saya suka menyerahkan terus kepada isteri saya, belilah kan, aku bagi duit kan. Banyak mana tak ada habang. Ada lagu tu clear kan. Banyak mana tak ada habang. Habang bukan bagi, habang. Dengar betul habang. Banyak mana tak terkok habang je lah. Sekat mana kita ada kita bagilah, betul tak? Tapi kena bagilah suami-suami ni. Isteri nak raya ni kan, bagilah. Dapat tak? Kesian tak kata apa. Dia kata saya grade sokongan ustaz, suami saya 44 tak dapat dah. Kesian kat dia. Lepas tu raya ni saya bagi dia raya kat dia pula. Kesian kan. Nak buat macam mana kan. Tak boleh nak bagi hutang negara banyak kan. Nantilah lepas-lepas bayar hutang ni kita bagilah. Nusati tak ada bonus pun boleh raya, betul tak? Macam mak kita, ayah kita yang duduk kerja di kampung tu tak ada bonus buat raya macam tu je. Boleh? Pakai keplekat gulung besar. Bagi nak pergi raya, balut kod dah siap dah. Lepas mayang raya lagi sudah dah. Boh tu boleh. Kan saya selalu siang-siang tak risau buat daun. Nampak? Ni tuan-tuan dan perempuan dirahmati Allah sekalian, terus duk risau bab tu. Dan orang lelaki kena ambil tanggungjawab ni lah. Kalau tak ada, share lah kan? Orang perempuan isteri saja share lah. Abang ni bukan tak ada, tapi boleh lah bagi separuh. Kalau yang boleh bagi separuh pun bagus juga lah. Kalau tak boleh, kita buat cara-cara biasa, beli seorang selai saja lah. Abang tak apa, tak gaduh beli tak apa. Selalunya orang lelaki ada berkorban. Abang tak apa, tak gaduh pakai lama tak apa. Tapi nak gaduh. Abang tak apa, abang tak kira baju banyak tak gaduh orang perempuan tak, dia kena siap aksesori dia. Kalau tudung, kalau ada batu, baju pun nak kena ada batu. Kau pernah betul tak? Kalau baju dia ada batu, kena buh lah banyak kilo lagi batu tu. Gamak tak cukup batu, kutip batu kok jalan tu pelekat kan. Orang lelaki tak kisah. Dia pakai baju jaket Adidas pun tak bayar. Bukan Adidas tu. Dia pakai baju jaket Adidas. Jaket UUM. Tak pergi raya jaket UUM. Tak kisah. Tapi ada dia lepas ni. Saya raya pakai selok shoot apa? Pakai kain. Saya raya pakai kain pelekat. Buh baju pagoda. Bini kata, tukar lah nak pergi rumah. Dah, buat. Kan kisah kan. Orang lelaki. Tapi sebenarnya, kalau boleh pakai elok, nak juga lah. Kan, nak juga. Tapi tak kisah. Orang perempuan dia berkisah sikit. Nak sedondon lah.
Tak sedondol lah. Kalau baju tak sama dengan tudung lah. Kasut tak mau tinggi sangat, nak adah sikit. Beli-beli adah nak tinggi sikit pada tu. Ni Lailatul Qadar ni nak abang tu. Hak ni yang duk melingkup raya kita ni. Kan hari raya duk pergi pesen ke orang. Yang pakai syur, orang tak pakai syur dah lah ni. Yang pakai tudung bawai balik dah. Aku tak ada syur-syur bawai-bawai tak ada. Tudung kata menung ada. Tudung kata menung ada. Punya ekor ni memang aku. Yang buat macam mana? Aku bubuh tudung tu aku gantung ikan temnung 4-5 ekor. Tudung kata menung. Nampak tak? Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Nah, dia pakai tera-tera ni elok lah ni. Tapi yang paling penting ialah menutup aurat. Saya nak tengok tak? Saya kata takut berharap lah. Semua clear. Nah, Nabi SAW kata, hari raya tu sepatutnya kita dapat pahala dengan sembahyang ziarah apa semua tu. Tapi banyak orang buat dosa pada hari raya. Tu kata Kamdar tadi. Dia lelong habis yang dia duk jaga bulan Ramadan tu. Bulan Ramadan ke kincu tak pakai kan? Oh, takut masuklah mulut ustaz. Tadi tertelan batai. Batai puasa apa? Dah batai ayat semayang. Saya tak tahu batai apa kan? Main-main raya tu dia. Oh, tak tahan. Saya kena sakat sapu tak buat hari ni. Cik kan? Sopa dengan ayam nak telur ni. Kau tengok ayam telur ni. Saat nak telur sampai tu. Saya masa tengok ni sebab tu saya tahu. Saya dulu sakit gigi masa kecil-kecil tu. Lepas tu ayah saya belah ayam dalam apa? Dalam buluh tu kan. Buluh orang pakai seron. Seron. Ayam tu nak telur tu. Kita sakit gigi. Kita orang hajar ayam tu. Pergi nak balik ayam tengok dia nak telur. Tak sampai hati pula tu. Macam orang buat. Macam ayam tu. Macam ayam nak telur. Bila tu? Hari raya. Boleh tak pakai macam tu? Kalau biar mulut kita ni berkopi-kopi, maksudnya mulut kering, mulut apa ya? Mulut apa? Pakai sikit kan, bagi hilang sikit tu. Jangan tak pakai langsung orang tengok mulut tu. Kan? Kalau mulut kita jadi pucat kan, sapulah sikit. Jangan banyak sangat. Ni merah macam darah. Mulut darah lah. Bukan mulut darah. Merah pada terlampau. Dan tudung tu merah. Mulut tu merah pada tudung lagi. Nah, dia tokak pinggan. Jangan kata. Tu kan. Abang nampak ligan dia kata. Nampak? Jadi merah tu tak apalah merah. Tapi jangan terlalu sangat. Kita tengok dia ni bersekor mulut kata hari ni. Dia pun nak buka tak gamuk. Dah terlampau merah. Make up lah. Jangan sampai nak angkat mata pun tak boleh. Ni abang tu kan. Mata ni dia. Macam tarian naga. Teng tak kecing tu. Kan mata naga tu. Pi nak ambil kuih samprit. Gagal. Kenapa ni? Dulu mata punya masalah. Hari ni dia heret dah lelaki dia. Masuk mula-mula masuk apa ni? Mula-mula masuk Watson tak jumpa. Masuk lagi masa Johnson. Watson? Guardian. Apa Guardian satu gitu? Maksudkan? Guardian, Watson satu gitu. Dia lebih kurang tu lah. Watson. Dua tu lah. Silap kita tak ada. Lebih kurang tu lah. Watson, Guardian, Watson, Guardian. Jari tak jumpa bulu mata. Pi melilau lah tu. Aman sentral tu. Aman sentral sosok pi. Saya nak bang ni. Saya duk kerja buat tu. Bukan tak mau kempen tak pergi. Nak parking tak ada. Dia ustaz masuk dalam. Hampir terai dah masuk dalam. Tak keluar. Gaduh-gaduh buka pasal rakyat kencing dia. Ada kan main? Bang ni buka pasal rakyat makan apa ni. Ni kereta duk pacak aku tu. Ini nak apa. Lagi dia dah ngam. Ngam lagi dia perlu bagi sedar. Baru tahu kan. Dan abang tu duk pergi. Nak pergi ni kalau betul-betul nak dapat parking, mula-mula dia buka pukul 10 tu masuk. Tu tak apa. Kalau pergi time-time lah memang tak bukan tak ada, memang tak ada parking satu, bebai lah orang satu. Lepas tu kalau pergi lewat pula dekat buka puasa memang turun tang tu pacak tang tu pula. Pergi dah try. Ini nak abang siap ni bukan kempen tak bagi pergi. So jadi kalau sakat nak beli keperluan tu kok jam lut ni pun banyak lah. Ditera pun ada lah. Ditera tu. Lepas dia watar tu ya Allah petang-petang tak boleh lalu. Ramai orang pergi beli bang tu. Laku sungguh. Sebab tu tapak dia sampai 15,000. Tapak tu.
Sampai 15,000 sampai 20,000 dia punya tapak berniaga tu. Sebab orang jadi tumpuan di situ. Saya pun tak tahu, pergi tengok baju Melayu biasa je. Ni yang kita pakai lebih kurang ni tuan. Tapi orang rasa kata murah. Murah itulah menyebabkan suasana tempat tu jadi jam. Tak apalah buat persiapan nak pakai anak-anak mana. Tapi jangan sampai terlampau sangat. Kita ni kalau terlampau sangat, esok kita menanggung hutang. Contoh, kita akan dapat gaji per bulan ni bila? 7 hari bulan. Hari ni 4 bulan kan? 7 hari bulan. 6 hari bulan dapat bonus ke? Boleh? Tak tahu lagi. 4 6 dapat. 7 juga. Bukan 6 ke? Oh, UM tak sama. UM 227. Kau tak dapat langsung. Dapat no? Okey, UM pun dapat 7 dengan 7. Maknanya 2 kali dapat. Dapat pun 400 yang ingat. Kau 1,000 dapat ni. Dapat pun 400, ingat-ingat nak 400, jangan kerana 400 tu kita punya belanja sampai habis. Hak yang 7 hari bulan kita dapat tu, nu nak menghadap pula berapa hari? 45 hari. Lah hak duk dapat gaji 28 hari tu pun menanah dah ustaz oi. Main kerja tak ada apa. Tu yang orang lepas raya tu rajin pergi rumah. Open house, rumah terbuka. Pasal apa? Duit ada habuan ni harta yang ustaz oi. Main kerja balik. Lepas tu makan hak open house lah. Kan? Lepas tu pergi open house tak bawa kereta. Naik kereta jabatan pula. Pergi open house. Nampak tak? Lah tu. Pasal kita silap tak ni. Dia kata nak buat macam mana ustaz? Nak buat macam mana? Pandai-pandai atur. Yang nak menanggung kita. No? Ni sakit tak pasal-pasal hak duduk di tangan, hak duduk di tengkuk ni pergi buat benda haram. Apa dia benda haram? Pergi gadai di kedai hak ini panjang. Tak letak dagu. Nak buat ibu, nak cakap tak boleh. Tahu orang kedai tu? Letak abang tahu kedai tu. Tak dagu, suar kat menalas, suar abang ramai. Saya nak cakap tak boleh. Kedai pajak gadai Cina tu haram ya abang ni, minta maaf lah. Kalau buat dah tak apalah, tobat lah. Ni abang kata haram. Yang tak haram di mana ni? Ar-Rahnu. Di mana Ar-Rahnu ada ni? Bank Muamalat ada, bank rakyat ada, Ar-Rahnu Yapib ada, bank Islam ada. Bila bos itu tak malu lah. Dia tak malu Ustaz nak pergi jumpa kawan-kawan. Malu apa hak kita? Yang dia tak malu pergi duduk tak dagu tangguh tak malu. Kan pergi tak dagu kedai Cina. Tak malu. Ada kata tak puas semua orang pergi situ. Hak tu lah kita terlibat dengan gharar. Perniagaan yang berasaskan perjudian, berasaskan benda-benda yang lara yang kita tak tahu macam mana cara mereka buat. Dan kita dizalimi dengan bunga yang dikenakan. Ar-Rahnu dia buat macam mana? Dia bagi dalam jumlah yang tinggi. Selepas itu pula dia bagi tempoh kepada kita. Bila tak boleh bayar, kita boleh pergi berunding dengan dia sama ada barang itu untuk dijual atau tidak jual. Hak ni kalau kita tak boleh bayar, kita senyap begitu, kita pergi dan ambil balik. Lelak. Siapa suruh lelak? Dia lelak. Orang panggil lelak kan? Lelak. Melelakkan mata. Kan? Tak ada. Ar-Rahnu dia akan hantar surat, telefon, call bagi dia, Cik Man, macam mana kita nak buat orang ni? Kita bincang lah dengan dia. Dia kata, kalau Cik tak boleh bayar dalam tempoh beberapa bulan macam ni, kami terpaksa buat macam ni. Cik setuju lah. Bila kami buat macam ni, Cik akan dapat bahagian Cik sedikit, kami akan dapat bahagian kami. Tapi barang tu Cik tak dapat lah. Dia kata tak apa lah. Ataupun dia kata macam ni, Cik pergi cari mana-mana kawan dulu yang boleh buat keluar barang ni lebih kurang dalam 2,000. Cik buat keluar barang ni, lepas tu Cik gadaikan balik kepada kami. Dia bagi jalan ke dia? Hak tu ada bagi jalan? Tak ada pasal. Duduk tunggu masa abang apa pun nak pipi nak ambil, tak ada. Lelak. Ni lah. Berlaku bila ni? Lepas raya. Lepas kandak. Lepas raya tak ada apa dah. Jangan sampai macam tu. Boleh faham lah tu? Okey, baik. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, saya nak sebutlah sebagai kesimpulannya daripada apa yang kita bincangkan ini berkaitan dengan Lailatul Qadar ini ialah kalaulah ini Ramadan kita yang terakhir. Nabi sebut law ya'lamul ibadu ma fi Ramadan la tamanna ay yakuna Ramadan kulluha sanah. Kalau manusia ini tahu apa yang ada dalam bulan Ramadan ini, mereka akan mengharapkan Ramadan ini setiap tahun. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan perasan, bila kita puasa ni, tekanan darah kita turun. Betul tak? Cuba cek. Saya cek. Tekanan darah kita turun. Gula kita pun turun. Kolesterol kita pun reduce bila kita berpuasa. Betul tak? Satu lagi 3 orang tak pernah kongsi, saya nak kongsi, saya dengar daripada seorang doktor.
Saya dipanggil untuk menceramah di KMC 2 kali saya pergi Ramadan ni. Saya sembang dengan doktor, dia kata, "Ustaz tahu tak, setiap kali siapa yang nak kena buat operation buat pembedahan kulit, pembedahan ni toreh kulit, dia kata waktu itu tubuh kita akan mengalami trauma, kesakitan daripada torehan sakit tu. Masa dia bius tu tak sakit lah. Selepas pada tu tubuh kita akan merasa kesakitan. Kesakitan itu dapat ditahan. Macam mana boleh tahan? Dia kata, Ustaz perasan tak, setiap kali nak buat pembedahan, kita akan suruh pasien tu berpuasa. Betul tak? Dia suruh puasa. Dia suruhlah maklum tu puasa. Maklum tu puasa lah, tengah malam lapar, pukul 3 pagi. Telefon nak dia, "Mu mari sat buat roti." Dia kata, "Aku lapar lah." Dia kata, "Doktor ni suruh puasa malam-malam. Aku dah siang tak makan, malam tak makan." Dia anak dia pun mau roti 2 biji, dia makan. Makan pagi esok doktor pun tanya, "Maklum, puasa malam okey ke?" Dia kata, "Puasa lah, boleh tahan lah." "Tahan macam mana tu? Makan apa-apa tak?" Macam puasa lah. Macam puasa lah ke mana?" "Makan lah roti 2 ketul ya doktor." Tak jadi operation tu cancel. Faham tak? Operation tu akan di cancel kalau memang makan. Sebab apa? Doktor kata kat saya bahawa waktu kita berpuasa dan buat operation, masa itulah antibody kita paling hebat. Maksudnya dia boleh menangkis segala kesakitan apabila ditoreh tubuh badan kita. Sebab apa? Sebab tak makan berpuasa. Itu hebat puasa ni. Sebab tu kita puasa. Ada siapa mati kerana puasa? Pernah jumpa tak? Oh lah, mana tadi kata seorang pustakawan di sini telah mati kerana berpuasa selama 12 jam. Ada sahabat saya pergi Mekah baru ni, naik kapal terbang, sampai di sana tak boleh buka puasa lagi. Duduk atas kapal terbang pun tak cukup puasa lagi. Sampai di sana 22 jam. Dari Malaysia sampai di sana, sampai di tempat mereka transit tu, tempat tu tak masuk waktu berbuka, tak buka lagi. Sambung perjalanan sampai di Mekah 22 jam baru boleh buka puasa. Saya tanya mati tak? Mati apa yang dia? Berkelipun hang. Tak mati. Pasal apa? Antibody tahanan badan kita tu semakin kuat bagi orang-orang yang berpuasa. Sebab tu Nabi SAW anjurkan kita berpuasa Isnin dan Khamis. Selepas raya puasa ni, kita dianjurkan sembahit puasa Syawal 6 hari. Orang perempuan ni bab hukum sikit lah. Orang perempuan kadang-kadang dia kata, "Saya gabung sekali puasa wajib dengan puasa 6. Puasa wajib dengan puasa 6. Boleh tak boleh Ustaz?" Okey, macam ni. Puasa qada dengan puasa sunat hukum berbeza. Puasa qada wajib dan tidak boleh berbuka sesuka hati. Puasa sunat boleh berbuka. Boleh faham tak? Okey, jadi hukum pun tak sama lah. Jadi bagaimana kalau orang tu dia berpuasa pada bulan Syawal, puasa qada, dia ada qada 6 hari contoh. Dia pun qada 6 hari, itu pun qada di hujung Syawal dah. 6 hari lagi nak habis Syawal dah, baru boleh qada. Saya orang ni main tak gamuk lah Ustaz. Dah makan dengan mereka, kita duduk beridang sakan, mereka makan, kita tak makan, tengok saja mana boleh. Dia makan juga. Sampai dah 6 hari lagi nak habis Syawal, dia pun teringat dia ada puasa lagi qada 6. Dia pun puasalah bulan Syawal itu dengan puasa qada wajib 6 hari itu dan 6 hari pada bulan Syawal. Dia hanya dapat keberkatan puasa sunat Syawal, tapi puasa wajib dia, hukum dia wajib. Maka dia tak dapat puasa sunat Syawal. Boleh faham? Habis macam mana nampak Ustaz? Okey. Ada satu pandangan yang paling ringan kata, kalau dah habis Ramadan Syawal itu dengan dia berpuasa sunat di hujung last tu, maka dia masih ada semangat nak berpuasa sunat Syawal, maka dia boleh puasa selepas sunat Syawal itu. Maknanya masuk bulan Zulqa'dah, dia boleh terus berpuasa dengan niat berpuasa Syawal. Tapi pendapat tu pendapat yang paling ringan, yang orang jarang pakai. So jadi nak buat macam mana? Jadi saya nak abang satu rahsia, iaitu bila kita nak puasa 6 ni, tuan-tuan pastikan habis saja Ramadan, raya pertama, raya kedua mesti puasa. Boleh buat itu? Mana boleh Ustaz, balik Pahang tu, balik Perak tu, naik bukit ni lah, rata lah, jalan tanah runtuh lah, puasa ni lah. Kalau tuan-tuan nak cari kekuatan ni, saya nak abang rahsia, sahabat nak abang rahsia dia, saya buat ni daripada umur 30. Saya ni supaya puasa sunat umur 30 aku puasa tuan-tuan. Bukan abang saya baik ni nak abang. Saya yang orang panggil ustaz ni, orang panggil ustaz. Saya pun tak tahu ustaz tak mana, baru nak start ke.
Ustaz mampu kalau Ustaz tak hidup kan dalam. Saya mula puasa umur 30 baru puasa. Sekarang umur saya 41 tahun. Saya puasa 30. Masa umur 30 tu saya buat macam mana? Hari pertama puasa, hari pertama raya, lepas tu esok tu terus puasa. Lepas tu ikut esok lagi dah puasa. Terus dan dia ada semangat tak mau tinggal. Kalau kita tinggal hari kedua tu memang jawapan dia untuk depan pula lah. Puasa sunat dia pun. Pasal apa hebatnya puasa sunat ni? Nabi SAW kata, man shoma Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal kana fazalika kasiyamid dahri. Siapa puasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari selepas itu seperti dia puasa setahun. Wallahu a'lam berkaitan dengan puasa sunat. Ada soalan kau tahu? Tu nak tanya nanti kan? Tu nak tanya nanti kan? Okey, saya dah habaq. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, kita kira bahawa tajuk Lailatul Qadar kita ini akan memberi satu manfaat kepada kita. Dan teruskanlah berpuasa-puasa sunat 2 hari Isnin Khamis ataupun puasa Nabi Daud selang sehari, dan jangan tinggal saya nak abang iaitu puasa Syawal insya-Allah. Jadi saya kira sekadar itu saja. Wallahu a'lam. Kalau mungkin ada soalan yang nak tanya, kalau tak ada pun tak apa, tidak masalah. Jadi saya bukalah kalau mungkin ada soalan sebelum pukul 12.30. Jam saya 12.24 dah. Jam tu 20 baru lambat. Okey, ada soalan? Ya. Okey, bagus soalan tu. Jarang orang tanya tu. Okey, bila sebut Lailatul Qadar, dia malam. Malam di Mekah dengan malam di Malaysia tak sama. Okey? Maknanya kalau di Malaysia malam di Malaysia. Kalau malam di Mekah, malam di Mekah. Malam di Mekah dia lewat 6 jam pada Malaysia. So jadi contohnya kita kata malam 25. Saya lupa abang satu Ustaz Allah silap. Okey. Contohnya malam ni kita kata malam ni. Maknanya kita dah malam maghrib tadi. Depa di sana tak, di Mekah tak malam ni. Dia lewat 6 jam. Dia lewat 6 jam, kita dah malam. Maknanya Lailatul Qadar berlaku kepada kita dulu, kemudian berlaku kepada depa. Kalau contoh kita kata malam tu. Jadi kalau sempat lari pergi Mekah, larilah. Tak sempat kot. Tapi baguslah soalan tu. Soalan contoh, malam kita malam lain tak. Malam yang bersama tetapi mengikut peredaran malam tersebut. Okey. Saya nak abang satu nak ni silap tadi saya patut abang awal lagi. Mana pihak okey baik. Ini jangkauan daripada bukan jangkauan, pengalaman kembara sufi daripada seorang ulama sufi. Dan saya ambil benda ni daripada Datuk Syekh Zakaria bin Ahmad Wan Besar. Dia ahli Tuan Kuasa Fatwa Negeri Kedah, meninggal dunia. Jadi dia pernah sebut dalam kuliah dia sebut jika ni pengalaman depa lah yang pernah melalui tu. Jika Ramadan itu jatuh pada hari Ahad atau hari Rabu, kita mula puasa. Mula puasa Ahad atau hari Rabu dijangka berlaku 29 Ramadan. Dan jika kita mula puasa pada hari Isnin, maka jangkaan dia Lailatul Qadar itu berlaku pada malam 21 Ramadan. Yang ketiga, kalau mula puasa pada hari Selasa atau hari Jumaat, maka dijangka berlaku pada malam 27 Ramadan. Dan kalau kita puasa mula pada hari Sabtu, mula puasa tu hari Sabtu, maka dia akan dijangka berlaku pada malam 23 Ramadan. Dan kalau kita berpuasa pada hari Khamis, baru ni kita puasa hari Khamis kan? Mula puasa pada hari Khamis, maka dijangka berlaku pada malam 25 Ramadan. Ini pengalaman kembara orang sufi. Bukan kata wajib berlaku malam 25 tu. Hak pernah dilalui, tersempoh dia ikut tu, maka pernah berlaku macam tarikh yang disebut ni, kita kongsikan begitu. So jadi bila sebut malam, dia malam. Tak mungkin kita di Malaysia di siang, dia akan berlaku di Mekah malam. Malam di Mekah, kita siang di sini, maka di sini malam dan di sana. Okey, puan, silakan. Okey, bagus soalan tu. Memang tak pergi masjid dah kerana ni? Tak, bukan maksudnya orang perempuan ni dia tak boleh pergi masjid lah, maksud saya tu. Maksudnya malam tu sepatutnya boleh pergi, tak boleh pergi lah. Okey, saya nak kongsikan. Okey, orang perempuan yang dia suruh suami dia pergi, dia tak boleh pergi pasal anak lah. Pasal anak, pasal rumah tangga dan pasal dia sendiri lah. Dan suami pergi nak tinggal anak, tidak masalah. Orang perempuan boleh buat ibadat lain di rumah. Ingat tak?
Ibadat yang dia boleh buat apa? Sediakan sahur untuk suami, gerak anak mandi sembahyang, gerak anak makan sahur. Itu semua dikira ibadat. No, dalam sempat-sempat duk buat tu, bolehlah kita zikir. Sepanjang duk buat kerja tu, ibadat tu, menyediakan sahur apa semua tu, zikir, sebut nama Allah, Kalau tak boleh sembahyang, haid, maka sebut nama Allah, niat zikrullah. La ilaha illallah, harapkan dapat. Sepanjang melalui Lailatul Qadar itu kena pada malam tu, maka kita juga terus masuk dalam orang-orang yang mendapat Lailatul Qadar. Terima kasih. Ada soalan ni? Soalan ni Ustaz nak berhenti gila ni, pukul 12 tengah. Nak dia tadi. Itu soalan yang terakhir. Maka kita berhenti di sini saja. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.